izinkan saya memberi beberapa cadangan yang boleh pakai oleh kerajaan dalam menyelesaikan pengeluaran KWSP bersasar. Untuk menyelesaikan masalah kekurangan simpanan hari tua kepada mereka yang terdesak memerlukan KWSP, mereka sekarang perubahan dibuat pengeluaran penuh pada usia 55 tahun. Ianya boleh diganti dengan pengeluaran secara anuiti, iaitu ansuran selama 5 tahun. Kerajaan boleh menetapkan pengeluaran anuiti yang juga ansuran tidak melebihi 20% dari jumlah simpanan untuk menjayakan cadangan ini. Di hujung 5 tahun nanti, itu nanti akan pasti wang simpanan KWSP akan lebih dividen dan kegunaan untuk masa hadapan mereka. Ramai di antara rakyat yang tercicir ini dalam pasca COVID-19 bekerja dalam sektor ekonomi gig. Saya ada diperkenalkan kepada individu yang sebelum ini bekerja tetap tetapi telah dibuang kerja ketika wabak melanda. Kini terpaksa bekerja dalam sektor ekonomi gig. Mereka ini tidak mempunyai caroman KWSP. Kerajaan boleh mewujudkan satu skim khas mewajibkan caroman KWSP untuk mereka dalam sektor ini. Mungkin pekerja gig boleh mencarun dalam kadar 2.5% dari pendapatan dan majikan gig menyumbang caroman pada kadar yang sama. Walaupun tidak sebanyak caroman seperti biasa, ianya serba sedikit dapat membantu, insya-Allah. Malah kerajaan mungkin boleh memberi insentif kepada pelepasan cukai untuk majikan gig bagi menjayakan cadangan ini. Kerajaan juga boleh mewujudkan skim tambahan caroman oleh majikan kepada mereka yang dikenal pasti oleh kerajaan sebagai rakyat yang tercicir yang terpaksa mengeluarkan KWSP mereka sekarang. Antara insentif yang boleh diberikan untuk majikan yang mahu menambah caroman termasuklah pelepasan cukai. Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan tadi di awal perbahasan tadi, pengeluaran KWSP bersasar ini adalah penyelesaian terbaik untuk jangka pendek sahaja. Namun penyelesaian jangka panjang adalah menjadi tanggungjawab pihak kerajaan untuk ditunaikan. Kerajaan perlu mewujudkan satu program pemulihan khas untuk rakyat tercicir yang terdesak memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ini. Data dari permohonan pengeluaran boleh digunakan untuk menjayakan program ini. Berikut adalah contoh-contoh program pemulihan yang boleh kita laksanakan. Menurut data Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO), semasa pandemik, industri perkhidmatan dan pembuatan merekodkan kadar pemberhentian kerja sektor masing-masing sebanyak 69% dan 21% pada tahun 2020. Dan bagi separuh pertama 2021, kadar ini masing-masing berada di paras 72% dan 18%. Sudah pasti, sebilangan besar yang termasuk dalam golongan rakyat yang tercicir ini ialah mereka yang ketika pandemik COVID-19 telah kehilangan kerja. Dengan umur yang kian meningkat dan syarikat-syarikat mengambil pilihan menjimatkan kos, amat sukar untuk golongan ini mencari kerja yang bersesuaian. Oleh kerana mereka tetap terpaksa mencari sesuap nasi, kini golongan itu ramai kembali bekerja tetapi menjadi dengan izin underemployed. Underemployed bermaksud mereka bekerja dalam bidang yang tidak menggunakan langsung atau separuhnya kemahiran, pengalaman dan juga kelayakan mereka. Dan ini juga menyebabkan gaji mereka lebih kecil. Kita kini telah menjadi negara dengan izin a nation that is wasting their human capital talents. Sebuah negara yang membazirkan bakat modal insan. Betapa ruginya kita, Datuk Seri Speaker. Kerajaan boleh mengatasi masalah ini dengan mewujudkan skim-skim insentif untuk mengelakkan underemployment. Sudah pasti jika ini berjaya, simpanan KWSP mereka akan bertambah dan mampu membantu masa hadapan. Antara yang dikenal pasti adalah golongan rakyat yang tercicir ini ialah antaranya sebahagian besarnya adalah usahawan kecil yang pernah bekerja dan mempunyai simpanan KWSP. Kerajaan perlu mewujudkan program bimbingan spesifik kepada golongan ini. Saya tidak pernah terjumpa dengan program bimbingan usahawan spesifik untuk usahawan yang masih terjerat dalam impak COVID-19. Kerajaan juga boleh mewujudkan grant atau pinjaman khas kepada golongan ini setelah mereka mengikuti kursus bimbingan khas ini.